Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu sekali lagi dalam pembelajaran matematik tahun 5, masih lagi di bawah tajuk nombor bulat dan operasi asas. Cikgu harapkan semua anak-anak didik cikgu berada dalam keadaan sihat dan ceria-ceria selalu. Baiklah, kita akan teruskan pembelajaran pada hari ini. Tajuk pada hari ini menentukan nilai nombor hingga 1 juta dengan standard kandungan 1.1 nilai nombor, standard pembelajaran 1.1.2 di mana terdapat 5 kemahiran. Pertama, menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor. Kedua, mencerakinkan sebarang nombor mengikut nilai tempat dan nilai digit. Ketiga, membanding nilai dua nombor. Keempat, menyusun nombor mengikut tertib menaik dan tertib menurun. Dan yang kelima, melengkapkan sebarang rangkaian nombor secara tertib menaik dan menurun. Walaupun kemahiran yang dipaparkan agak banyak, tetapi sebenarnya setiap kemahiran adalah saling berkait. Objektif pembelajaran pula diharapkan pada akhir pembelajaran, murid dapat menentukan nilai nombor hingga 1 juta. Kita perhatikan kemahiran yang pertama, iaitu menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor. Kita imbas kembali apakah yang dimaksudkan dengan nilai tempat dan juga nilai digit. Nilai tempat ialah kedudukan sesuatu digit, kedudukan sesuatu nombor, kedudukan sesuatu angka. Digit boleh kita fahami maksudnya adalah nombor ataupun angka. Nilai digit pula ialah nilai sesuatu digit pada nilai tempat tertentu. Berikut cikgu akan paparkan semula jadual berkaitan dengan nilai tempat dan nilai digit bagi setiap digit seperti mana yang kita telah pelajari pada minggu lepas. Cikgu harap anak-anak semua masih ingat apakah yang dimaksudkan dengan nilai tempat dan juga nilai digit. Okey. Nombor yang dipaparkan di sini adalah 654,321 dan ingat kembali kedudukan 1 berada pada nilai tempat sah dengan nilai digit 1, 2 berada pada kedudukan nilai tempat puluh dan nilai digit adalah 20. 3 pada kedudukan ratus dan nilai digit adalah 300. 4 pada kedudukan nilai tempat ribu dan nilai digit adalah 4000. 5 pada kedudukan puluh ribu dan nilai digit adalah 50,000, manakala 6 berada pada nilai tempat ratus ribu dan nilai digit adalah 600,000. Seterusnya bagi kemahiran yang kedua, mencerakinkan sebarang nombor mengikut nilai tempat dan juga nilai digit. Okey, ingat kembali nilai tempat S mewakili sah, P puluh, R ratus, ribu, PR mewakili puluh ribu, R mewakili ratus ribu dan J adalah juta. Perhatikan dekat-dekat. Okey. Dekat-dekat yang disediakan. Okey, pastinya kamu masih ingat lagi pada minggu lepas kita belajar bagaimana membaca nombor dan menyebut nombor mengikut nilai tempat. Okey, dan pada kali ini kita akan mencerakinkan nombor. Apakah yang dimaksudkan mencerakinkan? Okey, mencerakinkan kita boleh beri maksud
cerakinkan ataupun ceraikan nombor mengikut nilai tempat dan nilai digit. Okey, ada dua cara untuk mencerakinkan nombor, iaitu mencerakinkan nombor mengikut nilai tempat dan juga mencerakinkan nombor mengikut nilai digit. Nombor yang dipaparkan di sini adalah 528,740. Boleh ditulis dalam bentuk cerakinan. Okey, sekiranya cerakin mengikut nilai tempat, maka akan terhasil jawapan. Kita ambil angka 5 pada nilai tempat yang paling besar, okey, dan kita tuliskan nilai tempat 100,000. Seterusnya tambah 20,000 tambah 8 pada kedudukan ribu tambah 7 pada kedudukan ratus tambah 40, okey, dan tambah sifar sah. Okey, apa yang cikgu ingin tekankan di sini? Okey. Sebelum tu kita lihat dulu bagaimana kita akan mencerakinkan nombor mengikut nilai digit. Okey, hanya angka yang tertera di sini. Okey, bermula dengan 500,000 tambah 20,000 tambah 8,000 tambah 700 dan tambah 40. Baik, apa yang cikgu ingin tekankan di sini adalah simbol tambah sekiranya kita mencerakin nombor. Simbol tambah ini wajib ditulis. Okey. Jangan kita letakkan sebarang simbol lain kecuali simbol tambah. Koma pun tak boleh, ya. Okey. Sekiranya tidak ada simbol tambah ketika mencerakin nombor, jawapan dianggap salah. Okey, seterusnya. Cerdas minda. Okey, ada 6 kad nombor di sini. 6, 4, 0, 7, 1, 5. Bina beberapa nombor 6 digit daripada kad-kad digit di atas. Kemudian cerakinkan mengikut nilai digit dan nilai tempat. Pastikan ada 6 nombor yang akan kita bina berdasarkan kad-kad nombor yang diberi. Baik, kita sama-sama lihat. Okey, jadi cikgu ambil contoh nombor 715,406. Semua nombor yang ada di sini terdapat pada kad nombor di atas. Okey, hanya perlu diingat jangan sesekali letakkan sifar pada kedudukan paling hadapan kerana soalan memerlukan kita membina 6 digit nombor. Tetapi sekiranya sifar berada di hadapan, okey, bilangan digit hanya ada 5 sahaja dan ini tidak memberi jawapan yang tepat. Okey. Selepas cikgu bina nombor, kita cerakinkan nombor. Yang atas ni adalah mengikut nilai digit dan yang merah ni adalah mengikut nilai tempat. Okey. Jadi 700,000 tambah 10,000 tambah 5,000 tambah 400 dan tambah 6. Cikgu skip sifar sebab tidak menjadi kesalahan, ya, tidak ada nilai. Okey. Walau bagaimanapun pada nilai tempat, okey, mencerakin dalam nilai tempat, cikgu letakkan sifar puluh di sini. Sebenarnya tidak menjadi masalah kalau kamu tak tulis. Okey. Okey, so kita akan dapat jawapan macam ni. 700,000. Okey, ambil 7, angka 7 dan tuliskan nilai tempat tambah 1. Okey, 10,000 sebab berada pada kedudukan 10,000. 5,000 tambah 400 tambah sifar 10 dan tambah 6 sah. Okey, cikgu harap kamu faham. Okey, ada beberapa contoh di sini.
Dengan contoh yang cikgu sediakan, cikgu berharap semua murid akan lebih faham bagaimana menceraikan nombor mengikut nilai digit dan juga nilai tempat. Okey, perhatikan soalan A. Yang ni kita ceraikan mengikut nilai tempat. Seterusnya, yang bawah ni kita menceraikan mengikut nilai digit. Dan begitulah untuk soalan yang seterusnya. Okey. Seterusnya kemahiran yang ketiga, membandingkan nombor. Okey, antara kad nombor berikut yang manakah lebih besar? 437,650 ataupun 537,650. So, kalau kita perhatikan, angka yang berada di hadapan adalah 400,000 dan yang kedua 500,000. Jadi, sudah pastilah nombor yang kedua adalah nombor yang lebih besar. Okey, so kita akan tulis macam ni. Okey. Simbol ni bermaksud lebih daripada. Jadi, 537,650 lebih daripada 437,650. Kita perhatikan contoh berikut. Seterusnya, antara kad nombor berikut yang manakah lebih kecil? Okey. 621,580 atau 621,479. Okey, yang ni 400,000, yang ni 500,000. So, nombor yang lebih kecil adalah nombor yang kedua. So, kita akan tulis okey, 621,479 adalah kurang daripada 621,580. Okey. Tips. Okey, untuk membanding nombor, simbol V, okey, yang menghala ke kanan bermaksud kurang daripada, dan simbol yang ni lebih daripada. Untuk kamu lebih ingat supaya tidak keliru, untuk memastikan nombor mana yang lebih besar, kita lihat simbol yang terbuka ni, dia akan menghala kepada nilai yang lebih besar. Okey, kita cuba tengok contoh. Okey, 755,305 dan juga 745,305. Okey. 755, 745. Sekarang kita nampak yang ni adalah nombor yang lebih besar. So, simbol yang kita akan gunakan, okey, pastilah simbol yang ni. Yang terbuka ni, cikgu kata tadi akan menghala kepada nombor yang lebih daripada. Okey, so simbol yang akan kita gunakan, okey, yang ni. Bagaimana dengan soalan B? 729,610, 729,688. Yang ni lebih kecil ataupun kurang daripada nombor yang ni. Okey, jadi kita perhatikan nombor yang besar adalah nombor yang ni. Jadi simbol yang kita akan gunakan yang terbuka akan menghala kepada nombor yang lebih besar. So, simbol yang akan kita gunakan menghala ke kanan. Okey. C 922148, 922305. So, yang ni adalah kurang daripada 922305. So, simbol yang kita akan gunakan, kita akan halakan, okey, simbol yang terbuka ni kepada nombor yang besar. Okey, faham? Okey. Cikgu harap kamu sedia faham. Cuba perhatikan semula contoh-contoh yang cikgu dah beri sekiranya kamu masih lagi ragu-ragu. Okey, seterusnya melihat kepada kemahiran yang keempat, menyusun nombor mengikut tertib menaik dan juga tertib menurun. Kita perlu faham apakah yang dimaksudkan dengan tertib menaik dan juga tertib menurun. Tertib menaik
ibarat kita naik tangga ialah susunan nombor daripada nilai terkecil kepada nilai yang terbesar. Bermula daripada tangga yang pertama, 1, seterusnya kita akan naik dan yang terakhir sekali nilai itu adalah nilai yang terbesar. Jadi kita akan susun antara 3 nombor ni, nilai yang paling kecil yang mana? Okey, yang ni 437, 439, 439. Okey, yang ni adalah nilai yang terkecil. Sudah pasti nombor ni akan berada pada petak yang di hadapan. Seterusnya, nombor yang kedua, 439218, 439245. Okey, jadi yang ni adalah nombor yang kedua. Okey. Dan seterusnya nombor yang terbesar berada di hadapan. Baik. Perhatikan nombor seterusnya. Ini adalah tertib menurun. Okey. Tertib menurun, okey, kamu ibaratkan kamu sedang menuruni anak tangga daripada tingkat atas yang tinggi sehinggalah ke tangga yang pertama. So, mestilah ianya bermula dengan angka yang paling besar. 439245. Seterusnya, turun ke bawah kurang sedikit 439,218 dan yang terakhir 437,650. Untuk kamu lebih memahami maksud tertib menaik dan menurun, okey, kita cuba susun kad-kad berikut dalam tertib menaik. Ingat kembali bila tertib menaik, kita nak mendaki tangga. Bermula daripada tangga yang pertama adalah nilai yang paling kecil. Antara keempat-empat nombor ini, nombor mana yang paling kecil? Okey, perhatikan nilai yang besar di hadapan, tempat ratus ribu, yang ni 5, yang ni 6, yang ni 4, yang ni 6. Jadi nilai yang paling kecil adalah 437,650 diikuti 537,650. Seterusnya yang ni 621, yang ni 479, yang ni 58 sifar. Jadi nombor yang ketiga yang ni dan seterusnya yang terakhir adalah nombor yang paling besar. Okey, cuba perhatikan betul tak cikgu cakap? Okey. Baik, cuba kita lihat bagaimana pula kita nak menyusun kad-kad ni dalam tertib menurun. Bila menurun, kita akan mulakan daripada tingkat atas, anak tangga yang banyak, okey, kepada anak tangga yang paling bawah. Okey, kita akan mulakan dengan nombor yang paling besar. Okey, nombor yang paling besar di sini adalah yang ni 237, 239, 234, 234. So, yang besar sekali adalah 239,870. Seterusnya, turun sedikit ke bawah. Yang ni 237. Okey. So, 237,045. Okey, kemudian antara dua nombor ni, yang mana dulu? Okey, kita akan ambil nombor yang besar. Okey, sebab yang menurun, bila menurun, yang terakhir adalah yang paling kecil. So, 234,589 dan yang terakhir 234,196. Okey. Jadi cikgu harap kamu benar-benar faham maksud tertib menaik dan juga menurun. Okey. Susun nombor di bawah mengikut tertib menaik. Okey, yang ni seperti mana yang cikgu dah ajar tadi, bila tertib menaik, kita akan mulakan dengan nombor yang paling kecil diikuti nombor seterusnya sehingga nombor yang paling besar. Okey, yang terakhir adalah nombor yang paling besar. Okey, jadi untuk memudahkan kamu menyusun, kamu boleh tuliskan nombor 1, 2, 3, 4 mengikut tertib. Katakan kita nak menulis nombor yang paling kecil. Okey, 8, 1, 0, 1, 5, 9 kan? So, kita akan tulis nombor 1 di sini.
Okey, untuk memudahkan kamu menyusun ya. Seterusnya lepas 810, 813. Okey, yang ni nombor 2. Kemudian nombor 3 dan akhir sekali nombor 4. Lepas tu barulah kamu akan tuliskan nombor mengikut urutan yang kita dah buat tadi. Okey. Cikgu dah sediakan jawapan. Kamu boleh cuba perhatikan dan boleh buat ulang kaji. Okey. Begitu juga dengan tertib menurun. Bila menurun, kita akan mula dengan angka yang paling besar. Okey, so angka yang paling besar di sini 845,712. Kita tulis 1 di atas. Diikuti 814,233 yang ni nombor 2. 813,097 yang ni yang ketiga. Dan yang terakhir 810,159 yang keempat. Kita ambil nombor yang pertama tadi. Seterusnya dan yang terakhir nombor yang keempat. Begitulah juga dengan contoh B dan juga contoh C. Okey. Anak-anak cikgu yang dikasihi sekalian, untuk latihan pengukuhan pada kali ini, ada 2 latihan pengukuhan yang cikgu sediakan, iaitu latihan pengukuhan pertama dan juga latihan pengukuhan yang kedua. Kamu boleh ambil masa untuk menjawab soalan ni. Cikgu akan sediakan semakkan untuk jawapan pada latihan pengukuhan yang pertama pada hujung minggu ni. Dan seterusnya diikuti latihan pengukuhan yang kedua selepas selesai kamu menyelesaikan latihan pada buku teks muka surat 6 ni. Okey. Sekiranya terdapat sebarang masalah, cikgu harap kamu dapat berhubung dengan cikgu. Okey. Jadi untuk hari ini sekian saja daripada cikgu. Jangan jemu, usaha tanpa jemu, insya-Allah kamu pasti akan berjaya. Okey, sekian saja daripada cikgu untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.